Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam rancangan sesi Tanya Pakar. Hari ini kita akan berbincang mengenai GDM atau lebih dikenali sebagai penyakit kencing manis waktu hamil. Jadi saya memperkenalkan dua orang ahli pakar pemakanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjawab soalan dan juga apa-apa info mengenai GDM ini dengan lebih lanjut. Hai, hari ini kita akan berbincang tentang topik GDM, Gestational Diabetes Mellitus atau lebih dikenali sebagai kencing manis ketika hamil dalam kalangan masyarakat kita ni. So, GDM ni macam mana? So, GDM ialah keadaan di mana perubahan hormon berlaku ketika hamil menyebabkan insulin terhalang daripada digunakan secara berkesan. Pankreas masih elok dan tidak rosak, boleh menghasilkan insulin secara baik, tetapi disebabkan oleh blokej ini, insulin tidak dapat digunakan secara berkesan. Mesti ramai nak tahu siapakah yang berisiko untuk mendapat GDM. So, yang pertama, wanita hamil yang berumur lebih daripada 25 tahun. Ini mungkin meningkatkan risiko untuk mendapat GDM. Yang kedua, wanita yang mempunyai masalah berat badan berlebihan ataupun obesiti sebelum hamil. So, untuk wanita di luar sana yang bakal hamil ataupun yang akan berkahwin, pastikan anda menjaga berat badan anda yang di kadar normal. Yang ketiga, masalah Polycystic Ovary Syndrome. Yang keempat, masalah sejarah mempunyai GDM dalam keluarga ataupun pernah mempunyai GDM ketika pertama kali mengandung, dan kali kedua mungkin lagi berisiko juga untuk mendapat GDM. Seterusnya, mempunyai sejarah melahirkan bayi makrosomia, iaitu bayi yang dilahirkan mempunyai berat melebihi 4 kg. Macam mana nak tahu wanita hamil ni ada GDM ataupun tak? Biasanya cara yang biasa digunakan lah dekat mana-mana, kat klinik ataupun kat hospital lah ujian OGTT ataupun minum air gula. Ramai wanita hamil yang kat luar sana tak suka tahu nak minum air gula ni sebab ialah sangat manis. 75 gram glukos dibancuh dengan 250 ml air. Sangat manis, ia boleh menyebabkan rasa loya nak muntah kalau minum ni. Tapi nak tak nak, kena minum juga. Sebabnya, cara ni untuk tahu kita ni ada GDM ke tak. Selepas 2 jam minum, ujian darah akan dilakukan untuk tengok paras gula kita. Itu sahaja daripada saya hari ini dan soalan seterusnya akan dijawab selepas ini. Ramai yang tertanya-tanya macam mana untuk mencegah GDM. Saya akan kongsikan 6 strategi untuk mencegah GDM dan juga mengurangkan risiko mendapat GDM ketika hamil. Strategi pertama, wanita hendaklah mengekalkan kenaikan berat badan ketika hamil. Strategi kedua, wanita hamil ataupun ibu mengandung hendaklah mengamalkan diet yang sihat yang mengandungi karbohidrat kompleks, serat, makanan rendah indeks glikemik dan juga lemak tidak tepung. Selain daripada itu, mereka juga hendaklah mengelakkan daripada mengambil makanan yang tinggi gula dan berminyak dan juga makan terlalu banyak karbohidrat dalam satu masa. Strategi ketiga, wanita hamil juga boleh mencuba resepi bebas gluten kerana karbohidrat yang terdapat dalam makanan bebas gluten tidak akan menaikkan paras gula di dalam darah yang dengan berlebihan. Strategi keempat, wanita hamil hendaklah bersenam sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit 3 hingga 4 hari seminggu kerana aktiviti bersenam ini dapat mengekalkan paras gula yang sihat. Strategi kelima, wanita yang cuba hamil hendaklah melakukan pemantauan gula dalam darah seawal 3 bulan sebelum mereka hamil. Dan strategi yang terakhir, wanita hendaklah menghadiri temu janji bersama pakar obstetrik dan ginekologi mereka semasa hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin. Doktor mungkin dapat mengesan tanda-tanda awal GDM dan dapat membantu dengan mencadangkan kaedah untuk
membantu ibu-ibu mencegah GDM. Itu saja. Terima kasih kepada dua orang pakar pemakanan kita kerana sudi berkongsi maklumat kepada kita semua. Jadi saya berharap sesi ini dapat meningkatkan kesedaran golongan wanita yang bakal hamil ataupun yang akan berkahwin tentang pencegahan yang dapat dipraktikkan bagi mengatasi masalah GDM ini.